Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan kembali lagi dalam pelajaran vektor bahagian yang pertama. Kita akan melihat berkenaan dengan takrif kuantiti vektor dan skala dan operasi vektor, terutamanya penambahan dan penolakan vektor. Kuantiti adalah entiti yang mempunyai nilai yang boleh diukur ataupun mempunyai magnitude yang tertentu. Kuantiti skala ialah kuantiti yang mempunyai magnitude tapi tidak mempunyai arah. Dalam matematik, nilai negatifnya diabaikan iaitu nilainya sentiasa positif. Sementara kuantiti vektor, ia mempunyai magnitude dan arah. Secara matematiknya, kuantiti ini boleh mengambil nilai positif dan negatif. Arah dan magnitude mencirikan kuantiti ini. Dengan ini, kuantiti vektor akan sama jika dan hanya jika kedua-dua kuantiti ini mempunyai arah dan nilai yang sama. Perhatikan kuantiti-kuantiti ini untuk perbandingan. Kelihatannya seakan sama, tapi sebenarnya tidak sama. Bandingkan jarak dan sasaran dan antara laju dengan hal laju. Bagaimana mewakilkan vektor dalam bentuk simbol matematik? Kita boleh menggunakan tempeling garis berarah atau kita boleh gunakan pasangan abjad besar berarah atau abjad kecil beralun ataupun menggunakan pasangan abjad ataupun huruf kecil yang dihitamkan. Untuk mewakili nilai ataupun magnitude bagi sesuatu kuantiti vektor pula, kita hanya perlu letakkan tanda bar di kiri dan kanan simbol vektor itu. Tanda bar ini kadangkala dipanggil modulus ataupun nilai mutlak. Sekarang kita akan perhatikan operasi asas yang boleh dilakukan ke atas suatu vektor. Operasi-operasi ini ialah pendaraban, pembahagian, penambahan dan penolakan. Apabila kita membahagi atau mendarabkan pemala dengan suatu vektor, ia tidak mengubah arah tetapi mengubah magnitude vektor. Operasi tambah dan tolak akan melibatkan lebih daripada suatu vektor. Penambahan dan penolakan vektor ini akan menyebabkan perubahan arah dan magnitude. Hukum segitiga, hukum segi empat selari dan hukum poligon boleh digunakan dalam operasi tambah dan tolak suatu vektor. Baiklah anak-anak, oleh kerana kuantiti vektor melibatkan bukan sahaja arah tetapi juga magnitude, cikgu tunjukkan menggunakan kertas graf, ya, sebab pada kertas graf dah terdapat ukuran-ukuran yang tertentu. Sebagai vektor, kita boleh wakilkan dia antara lain menggunakan garis lurus ataupun tembeling garis. Kalau perhatikan di sini, ini adalah satu kuantiti vektor A, B. Cikgu wakilkan menggunakan garis lurus dan dari segi arahnya ke kanan dan panjangnya ataupun magnitudenya adalah 2 cm. Dan secara perwakilan kita boleh gunakan mana-mana simbol, ya, katakan cikgu menggunakan simbol huruf kecil yang kita letak alun di bawahnya. Sekiranya kita nak melakukan operasi, katakan operasi darab, ya, katakan vektor A ini kita nak darabkan dengan 2. So, perubahan yang berlaku adalah dari segi magnitude, arahnya takkan berubah. Jadi hasilnya, kalau di sini jaraknya 2 cm, hasil pendaraban itu adalah 4 cm. Arahnya masih sama. So, ini adalah vektor 2A. Katakan kita nak membuat operasi bahagi. Katakan vektor AB ini, kita nak bahagikan
dengan 2. So, apa yang berlaku adalah vektor AB ini akan mempunyai arah yang sama, tetapi magnitude akan jadi separuh. So, magnitudenya sekarang adalah 1 cm, arahnya masih ke kanan. So, ini adalah 1/2 vektor A. Sekarang cikgu akan tunjukkan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan hukum segitiga, hukum segi empat selari dan hukum poligon. Hukum segitiga kita gunakan apabila kita nak lakukan operasi tambah ataupun tolak vektor-vektor. Katakan kita ada suatu vektor, ya, beberapa vektor kita nak tambahkan. Katakan ini vektor A 2 cm ke kanan. Kemudian kita ada vektor B. Katakan vektor B kita ada 2 cm arahnya ke atas. So, apabila kita lakukan operasi vektor A tambah vektor B menggunakan kaedah ataupun hukum segitiga, kita boleh lukis dulu vektor A dua cm ke kanan. Kemudian kita susuli ataupun sambung dengan vektor B. Kita akan sambung titik mula bagi vektor B di titik hujung bagi vektor A. Dia adalah 2 cm ke atas. Ini adalah vektor B. Vektor gabungan hasil tambah A dan B adalah vektor ini. Sambungkan titik mula bagi vektor A dengan titik hujung bagi vektor B. Ini adalah vektor A tambah B. Perhatikan kalau kita lakukan operasi tolak. Katakan kita nak buat operasi vektor A tolak vektor B. Perhatikan di sini vektor A adalah ke kanan 2 unit ataupun 2 cm. So, ini adalah vektor A. Tolak vektor B sama dengan tambah negatif B. Negatif B bermaksud magnitudenya masih sama 2 cm, tapi arahnya adalah perlawanan. So, kalau positif B ke atas, negatif B adalah ke bawah. So, ini adalah negatif bagi vektor B. So, hasilnya adalah vektor ini, A tambah vektor B. Perhatikan bahawa dalam penambahan vektor A dan vektor B ini, kita mendapat hasil tambah, arahnya tidak sama dengan arah vektor A dan arah vektor B. Begitu juga dengan magnitude, berapa panjang. Ini, itu adalah magnitude bagi hasil tambah. So, kalau menggunakan kertas graf, kita boleh mengukur berapa panjang. Itu adalah nilai bagi magnitude. So, itu menggunakan kaedah segitiga. Sekarang cikgu tunjukkan pula bagaimana menyelesaikan hasil tambah, hasil tolak vektor menggunakan hukum segi empat selari. Katakan kita ada suatu vektor. Katakan ini vektor P 4 cm arah ke kanan. Katakan ini vektor Q ini arah dia dan ini adalah panjang dia. Sekarang kita akan menggunakan kaedah segi empat selari. So, menggunakan segi empat selari, kita bermula dengan satu titik dan kita masukkan vektor yang pertama. Katakan operasi yang kita nak buat, vektor P tambah vektor Q.
So, vektor yang pertama adalah vektor P, 4 unit ke kanan. Kemudian, untuk vektor Q juga kita lukis bermula pada titik yang sama. Ini adalah vektor P, 4 ke kanan, 2 ke atas, 4 ke kanan, 2 ke atas. Ini adalah hujung bagi vektor P. Bukan vektor Q. So, kita nak dapatkan hasil tambah vektor P dan vektor Q. So, apa yang perlu kita lakukan? Kita buat garis lari dengan P dan Q. Untuk P bermula di hujung bagi di hujung bagi vektor Q, 4 unit ke kanan. Kita gunakan garis putus-putus. So, ini adalah merupakan vektor P, dan kita lukis juga vektor Q di hujung vektor P dalam keadaan dia selari. Ingat, arah masih sama, magnitude sama. So, cuma kedudukan dia berbeza, dia masih vektor yang sama. Vektor hasil tambahnya adalah titik mula tadi dan kita sambungkan dengan titik hujung. So, ini adalah vektor hasil tambah P tambah Q. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan hukum poligon. Perhatikan, kita ada beberapa vektor di sini. Ini vektor A, B, C, dan D. Dan kita nak mendapatkan hasil vektor A tambah B tambah C tambah D. So, apa yang kita lakukan? Kita lukis, ambil mana-mana vektor untuk kita mula. Katakan kita ambil vektor A terlebih dahulu. Ini vektor A, 2 cm ke kanan. Kemudian kita sambungkan dengan vektor-vektor lain. Katakan kita tambah dengan B, 2 ke kanan, 2 ke atas, 2 ke kanan, 2 ke atas. Jadi kita sambungkan. So, ini adalah vektor B. Kemudian vektor C, perhatikan, 2 ke kiri, 2 ke atas, 2 ke kiri, 2 ke atas. So, ini adalah vektor C. Dan satu lagi kita ada vektor D, 2 ke kiri, 4 ke bawah. 2 ke kiri, 4 ke bawah. So, di sini. Cuba perhatikan, ini adalah hasil vektor akhir. So, kalau kita perhatikan di sini, dia adalah satu titik. Maka kita katakan hasil tambah bagi vektor-vektor ini sama dengan kosong. Saya tunjukkan satu lagi contoh melibatkan penggunaan hukum poligon. Katakan kita ada beberapa vektor. Katakan ini vektor A, ini vektor B, ini vektor C, dan satu lagi katakan ini vektor D. Okey, katakan operasi yang kita nak buat vektor A tambah vektor B tolak vektor C tambah vektor D. Kita bermula dengan satu titik. Kita masukkan vektor A, 2 unit ke atas, 2 unit ke kanan. So, ini adalah vektor A. Tambahkan dengan vektor B, ke kanan 4 unit. Kemudian perhatikan operasi berikutnya adalah tolak vektor C. Vektor C kalau kita perhatikan adalah 3 cm ke kanan, 2 cm ke bawah. Kalau negatif, dia akan jadi terbalik arahnya. So, tambah dengan negatif C,
2 cm ke bawah, 3 cm kanan. So, ini adalah vektor C. Dan vektor D adalah 4 cm ke bawah. So, kita tambah 4 cm ke bawah. So, ini adalah vektor D. Ini vektor negatif C. So, hasil tambahnya adalah vektor yang terbentuk apabila kita menyambungkan titik mula ke titik akhir. Kita sambungkan. So, ini adalah A tambah B tolak C tambah vektor D. So, saya harap anak-anak faham apa yang dimaksudkan dengan hukum segitiga, hukum segi empat selari dan hukum poligon.